Kita tengok soalan kegemaran pelajar iaitu domain dengan range. Untuk domain dengan range, oleh kerana pecahan ni termasuk dalam perkara larangan untuk domain So kita tengok 5 per dengan X tolak dengan 3. Yang menjadi fokus kita bukannya 5 tu. Yang menjadi fokus kita ialah yang bawah ni. Kerana dalam matematik, kalau nombor itu nombor pecahan, kita tak boleh biarkan pembawahnya bersamaan dengan kosong. Tak boleh. Okey, ataupun kita selesaikan yang ni, X tidak boleh bersamaan dengan 3. Okey, jadi untuk menulis jawapan domain bagi fungsi G, okey, bukan F, G. Okay, sekejap ya, ambil masa juga nak menulis ni. Okey, domain G. Okey, kita bermula dari negatif infinity sampai dekat-dekat dengan 3, tapi bukan 3. Okey, union 3 infinity. Okey, negatif infinity sampai 3 infinity. So, walaupun Madam tulis nombor 3 ni 2 kali, sebenarnya kita tak ambil pun nombor 3. Okey, itu domain untuk G. Okey, bagaimana pula dengan range? Okey, tengok betul-betul proses Madam menulis. Okey, fungsi G kita tu, Gx sama dengan 5 per dengan X tolak 3. Sebenarnya kat sini ada kosong tu sebenarnya. Yang ni Madam tulis dalam bentuk macam polinomial lah yang kita belajar tu kan. Nilai quotient dia. Okey, sebenarnya kosong. Kosong itulah penentu kepada range. Jadi range untuk soalan ni, okey, range untuk G kita tulis hampir sama, negatif infinity. Cuma kita gantikan nombor itu dengan nombor kosong. Okey. Itu soalan 4A. Okey, sekarang Madam nak tulis soalan untuk soalan 4B. Kita nak cari dulu G of H. X dulu ya. So, sama dengan 5 per dengan X. X kita merujuk kepada si isteri yang bernama H, Halimah. So, X kuasa 2 tolak dengan 3. Kemudian, soalan minta kita gantikan nilai X tu dengan negatif 2. Sama dengan 5 per, okey, negatif 2. Kalau kita kuasa 2 dapat 4. Dan 4 tolak 3 dapat 1. Jadi, jawapan untuk B ini ialah 5. Okey, boleh? Selesai soalan 4B. Bagi soalan C, kita nak mencari inverse bagi G. So, untuk inverse pada G, kita buat G of G. Silap tulis tu. G of G inverse X sama dengan X. So, 5 per dengan G inverse tolak 3 sama dengan X. Okey, Madam buat pertukaran tu. 5 per X sama dengan G inverse tolak 3. Okey, maka G inverse X sama dengan 5 per dengan X tambah dengan 3. Itu G inverse. Okey, so soalan D. Okey, Madam cari dulu H of Gx. Iaitu nilai kuasa 2. Dan nilai yang akan masuk di dalam ini ialah
G, iaitu 5 per X tolak 3. Okey, kata kunci soalan ni ialah find the values. Okey, dia dah bagi clue kerana pelajar berkemungkinan akan salah. So, sekarang ni 5 per dengan X tolak 3 kuasa 2 ni bersamaan dengan 1. Okey, so saya bawa ke sana 5 per dengan X tolak 3 ni sama dengan, sebab punca kuasa 2 jadi tambah tolak punca 1. Okey, sebab kita bawa kuasa 2 di belah kiri ke kanan, so dia akan jadi tambah tolak. Jadi 5 per dengan tambah tolak 1 ni sama dengan X tolak 3. So, kita ada dua jawapan. Yang pertama, seandainya kita ambil yang positif, jadi 5 sama dengan X tolak 3. Jadi, X sama dengan 8. Itu cabang yang pertama. Cabang yang kedua, negatif 5 sama dengan X tolak 3. Jadi, X kita dapat sama dengan negatif 2. Itulah sebabnya soalan bertanyakan tentang find the values. So, saya harap pelajar berhati-hati dengan soalan begini. Kalau boleh cari kata kunci dalam setiap soalan. Dia akan guide pelajar untuk cari jawapan sama ada 1 ataupun 2. Alright? Selesai soalan nombor 4.